Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi untuk minggu ni untuk subjek sejarah. Macam biasa, cikgu nak ingatkan sebelum kita mulakan kelas, pertama niat belajar sejarah kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati, nak cakap kot kamu tak apa. Dan lagi satu, terima kasihlah siapa yang on the way nak suka sejarah, siapa yang nak try suka sejarah. InsyaAllah boleh. So, kalau ingat lagi lah, minggu lepas kita belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka ataupun warisan negara bangsa, yang mana minggu lepas kita ada belajar pasal ciri warisan negara bangsa dekat KAM, Kerajaan Alam Melayu, dekat KMM, Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu kita ada belajar pasal pentadbiran, iaitu kita yang paling famous adalah sistem pentadbiran 4 lipatan. Lepas tu kita ada belajar pasal undang-undang hukum kanda Melaka, undang-undang alam Melaka, betul tak? Dan juga pasal peranan rakyat dan juga pemerintah. Jadi untuk minggu ni kita akan masuk tajuk yang baharu, tapi bukan tajuk bab yang kedua, bab yang ketiga, iaitu tentang konflik dunia dan juga pendudukan Jepun dekat negara kita. So konflik dunia ni antara yang famous lah. Mungkin semua orang tahu pasal konflik dunia, iaitu tentang perang dunia. So sebelum kita mula, kita kena tahu apa itu perang dunia. Perang dunia ni bukan sahaja melibatkan dua negara sahaja yang berperang, tapi melibatkan banyak negara. Contohnya lah cikgu, contoh cikgu bagi tahu ni contoh saja tahu. Allah ni. Contoh Jerman. Contoh negara Jerman lawan dengan negara Austria, Hungary. Contoh sorry tulisan buruk. Lepas tu Jerman dia berperang dengan Austria-Hungary. Bila Jerman serang Austria-Hungary dia ada member backup. So member backup dia kemungkinan Rusia. Contoh, Rusia backup Austria-Hungary untuk lawan Jerman. So Jerman lawan Austria-Hungary. Bila Jerman kena serang, Jerman ada dia punya kawan juga. Contohnya siapa? Contohlah, ini contoh sajalah. Kawan dia contohnya Bulgaria, contoh. So Bulgaria ni akan pergi serang Austria-Hungary dan juga Rusia. Lepas tu ni ada lagi negara lain, contohnya Itali pergi masuk sini backup untuk lawan Jerman dengan Bulgaria. So Bulgaria ada lagi orang yang masuk, contohnya Uthmaniyah join untuk lawan Austria-Hungary, Rusia dan juga Itali. Lepas tu ada lagi, so dia maksudnya perang dunia ni melibatkan banyak negara, dan lagi satu negara berperang. Itu maksud perang dunia, dia melibatkan banyak negara. Contohlah kalau hari tu kalau korang pernah dengar lah pasal perang antara Ukraine dengan siapa? Ukraine dengan siapa perang hari tu? Siapa tahu? Ya betul, Ukraine perang dengan Rusia. So dia hanya melibatkan Rusia dengan Ukraine saja. So ini kita tak panggil perang dunia sebab dia hanya melibatkan Ukraine satu dan Rusia satu sahaja. So perang dunia akan melibatkan banyak negara. Setakat ni faham apa itu perang dunia? Okey. Faham? Okey, kita teruskan. So dalam bab ni, bab yang ketiga, kita pertama akan belajar tentang nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia. So ini cikgu akan macam brief sekali lalu sentuh je untuk tahu kita akan belajar apa. Lepas tu yang kedua kita akan belajar tentang latar belakang perang dunia pertama, iaitu kita akan belajar pasal macam mana perang dunia pertama ni boleh terjadi, macam mana perang dunia pertama berakhir dan kenapa, apa sebab dia dan apa kesan bila berakhirnya perang dunia pertama. Seterusnya kita akan belajar tentang perang dunia kedua pula. Perang dunia kedua yang melibatkan dua kawasan iaitu Eropah dengan Asia Pasifik. So perang dunia ni ada dua tempat, satu Eropah, satu Asia Pasifik. Dekat nombor 4 ni kita akan belajar.
Dekat nombor 4 ni kita akan belajar Asia Pasifik. So seterusnya, lepas kita belajar dekat Perang Dunia Kedua, yang mana dekat Asia Pasifik ni melibatkan tanah Melayu, iaitu negara kita. So kita akan belajar secara khusus tentang Perang Dunia dekat negara kita yang berlaku dekat tanah Melayu, yang mana masa tu siapa yang menyerang? Jepun yang menyerang. So kita akan belajar tentang serangan Jepun dekat tanah Melayu, dekat negara kita. Dan dasar ni adalah asas yang Jepun lakukan dekat negara kita. Dasar apa? Dasar dari segi pentadbiran, macam mana dia mentadbir tanah Melayu, macam mana dia mentadbir ekonomi negara kita, macam mana dia buat undang-undang dan juga apa yang orang Melayu ni boleh buat dekat tanah Melayu semasa penjajahan Jepun. Kita akan belajar. Dan yang ketujuh, kita akan belajar perjuangan rakyat menentang Jepun. Nak katanya sebenarnya masa penentangan Jepun ni, ada je orang tempatan yang melawan Jepun. So antaranya kita akan belajar pasal Regimen Askar Melayu, MPAJA. Nanti kita akan belajarlah siapa MPAJA tu. Dan masa ni MPAJA dia ada buat kerjasama dengan Force 136, dengan Parti Kuomintang. Dan juga kita akan belajar siapa Force 136. Dan ada juga penentangan individu. Individu ni seorang lah, satu. Iaitu nanti kita akan belajar 2 orang tokoh. Iaitu yang pertama tentang Gurchan. Nama dia Gurchan Singh. Yang kedua nama dia adalah Sibil Katigasu. 2 orang ni kita akan belajar nanti. So lepas tu kita akan belajar tentang gerakan anti Jepun dekat Sarawak dengan Sabah. So Sarawak dan Sabah ni ada gerakan yang menentang Jepun. Dan yang ke-8, kita akan belajar tentang perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan juga pergerakan Jepun. Yang mana sebenarnya nanti kita akan tahu sebenarnya ada tak orang tempatan yang menyokong Jepun. Rasa-rasanya ada ke tak? Kalau korang lah, korang rasa ada ke tak orang tempatan yang menyokong Jepun? Ada. Ada yang angguk kan? So memang ada. Nanti kita akan belajar siapa yang menyokong Jepun dan kenapa dia sokong Jepun. Dan yang terakhir kita akan belajar keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. So apa kesan dia dekat negara kita? So lepas Jepun dah tak ada, maksudnya tak ada siapa yang memerintah. Sebab sebelum Jepun yang memerintah ataupun yang menjajah adalah British. So bila Jepun jajah, so lepas habis Perang Dunia Kedua, siapa yang akan mentadbir? Kita ke? Ataupun ada orang lain yang terus menjajah negara kita. So kita akan belajar nanti. Tapi untuk hari ini, kita hanya akan belajar tentang Perang Dunia Pertama sahaja. Jadi kita, cikgu nak ni lah, macam nak ringkaskan dalam bab 3 ni apa yang kita akan belajar. Dalam bab 3, pertama kita akan belajar pasal nasionalisme. Mungkin korang macam tertanya, apa itu maksud nasionalisme kan? Nasionalisme dekat negara kita, di negara kita sebelum Perang Dunia. Cikgu short form kan jadi PD tau. Yang kedua, kita akan belajar tentang Perang Dunia Pertama. Yang ketiga, kita akan belajar tentang Perang Dunia Kedua. Yang mana Perang Dunia Pertama ni hanya berlaku dekat Eropah saja. Tapi Perang Dunia Kedua ni berlaku dekat 2 tempat. Satu dekat Eropah, lagi satu dekat Asia Pasifik. Yang mana dalam Asia Pasifik ni ada Asia dan juga Asia Tenggara. Contoh negara Asia yang kamu semua tahu, apa dia? Boleh type tak? Cikgu nak tahu. Apa contoh negara Asia yang kamu tahu? Negara Asia. Beza tahu dengan Asia Tenggara. Siapa tahu negara Asia contoh? Tak ada siapa tahu? Tak ada orang type pun. Australia? Korea, okey. India, Sarawak. Sarawak bukan. Thailand, Japan. Thailand bukan tahu. Japan ya. Myanmar bukan. Arab Saudi, ya Allah ya Tuhanku, itu jauh sangat tu. China, ya betul. Kemboja bukan. So antaranya adalah Korea, China, Jepun, itu adalah negara Asia.
Singapura pun bukan. Jadi negara Singapura, contohlah negara Singapura, Malaysia, Indonesia, itu dekat kawasan Asia Tenggara. Israel jauh sangat tu. Israel tak ada tempat kot kat dunia ni. Okay. So takkanlah nak suruh Israel duduk Asia, kan kita pula yang kena kan, susah. Okay, so Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, itu kita panggil dekat kawasan Asia Tenggara. Jadi beza tahu Asia dengan Asia Tenggara. Cumanya Asia Pasifik ni merangkumi Asia dan juga Asia Tenggara. Boleh faham? Okey ke? Okey? Okey. So seterusnya kita akan belajar tentang Perang Pasifik ni, Asia Pasifik, yang mana masa ni lah tanah Melayu kena jajah dengan Jepun, kena serangan Jepun. So kat sini kita ada belajar secara khusus lah, lagi mendalam, yang mana kita akan belajar pasal pendudukan Jepun di negara kita. Dan last sekali yang kelima, kita akan belajar pasal apa? Tentang keadaan negara kita bila tamat selepas Perang Dunia Kedua. So sebenarnya sikit je. Tadi kalau korang tengok macam banyak sangat kan, ada 9. So dalam bab ni apa yang kamu belajar adalah pasal nasionalisme dekat negara kita sebelum Perang Dunia, Perang Dunia Pertama yang berlaku kat Eropah, Perang Dunia Kedua berlaku kat Eropah dengan Asia Pasifik, dan kita akan lebih mendalam pada Perang Asia Pasifik yang mana dekat tanah Melayu, Jepun duduk dekat negara kita, dan juga apa keadaan negara kita selepas Perang Dunia Kedua. So hari ni kita hanya akan belajar nombor 1 dengan nombor 2 sahaja. 2 ni saja dulu tau hari ni. So kita akan teruskanlah. Ini adalah garis masa konflik dunia. Yang mana sebenarnya Perang Dunia Pertama start dari 1914 sampailah 1918. Ini adalah tahun berlakunya Perang Dunia Pertama. Macam mana boleh tercetusnya Perang Dunia Pertama? Ini ada pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary. Dia kena tembak masa dalam kereta. Lepas tu meletuslah Perang Dunia Pertama. 1918, Jerman tanda tangan gencatan senjata. So berakhirlah Perang Dunia Pertama. So sampai sini je Perang Dunia Pertama. 1914 sampailah 1918. Tapi tahun 1919 tak ada perang. Cumanya ada perjanjian Versailles. Nanti kita akan belajar lagi mendalam lah pasal perjanjian Versailles ni pasal apa. Untuk syarat perdamaian. Dan bila ada tanda tangan ni tahun 1939. Ini barulah bermulanya Perang Dunia Kedua sampailah tahun 1945. Cumanya ini adalah Perang Dunia Kedua dekat Eropah. Sebab apa? Sebab dekat Asia Pasifik mula daripada 1941 sampailah 1945. Ini dekat Asia Pasifik. Ada 2 tempat kan kalau Perang Dunia Kedua. So masa ni Perang Dunia Kedua, Jerman menakluk Poland. Bermulalah Perang Dunia Kedua kat Eropah. 1941 bermulalah Perang Dunia dekat Asia Pasifik. Sebab apa? Jepun serang tanah Melayu dengan Pearl Harbor. Siapa tahu Pearl Harbor? Pernah tengok cerita Pearl Harbor tak? Siapa pernah tengok movie Pearl Harbor? Ada tak? Tak ada? Siapa mungkin kat sini tak ada siapa yang minat untuk tengok cerita movie perang-perang ke? Apa cerita yang pernah korang tengok pasal perang? Cuba list nak tengok sikit. Pasal perang. Siapa pernah tengok dan apa tajuk movie tu? Mak Kilau? Okey. Polis Ibo. Lain-lain. Pasal Perang Dunia. Ada tak? Ke memang tak pernah, langsung tak pernah tengok Tak. Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan Perang Dunia. Kejatuhan tembok Konstantinopel. Okey, Malbat. Lagi? Malbat cerita baru kan? Ada lagi? Pascal.
Pasca Perang Dunia Air Force. Cikgu tak tengok lagi Air Force. Dirilis Ertugrul. Tu cerita orang Turki ke apa? Yang siapa pernah tengok cerita? Ya Allah, apa yang tajuk dia? Cerita baru. Dia Hacksaw Ridge pun Perang Dunia. Cerita pasalnya dia buat bom atom tu. Korang tengok tak? Yang masuk wayang tahun ni. Baru je tahun ni. Masuk wayang. Tak ada Tak ada siapa tengok Apa nama cerita dia? Sekejap cikgu Google sekejap. Tak ingat lah. Ya tu, Oppenheimer tu. Ada orang bagi tahu, Syed. Cerita tu. Korang tengok ke? Kalau tengok okey lah sebab Oppenheimer tu pasal Perang Dunia Kedua. Kalau korang, itulah kalau korang nak lagi tahu, korang kena tahu cerita Perang Dunia dan korang tengok movie baru korang faham. Ini movie ni pasal Perang Dunia Pertama ke ataupun movie ni pasal Perang Dunia Kedua ke, korang boleh bezakan lah kalau korang faham pasal Perang Dunia. So cikgu sarankanlah untuk korang tengok cerita. Nanti cikgu bagi tahu lagi lah list movie lain yang mana berkaitan dengan Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Okay, Oppenheimer. Itulah cikgu nak tengok sebenarnya tapi tak tengok lagi. So, seterusnya 1945, macam mana Perang Dunia Kedua boleh berakhir sebab bom atom digugurkan dekat dua tempat iaitu Hiroshima dengan Nagasaki. Kat mana ni Hiroshima Nagasaki? Kat negara mana sekarang? Ya, dekat Jepun. Dekat Jepun. Ya, bagus. So, bila Hiroshima dengan Nagasaki kena bom atom, barulah berakhir Perang Dunia Kedua. So, ini adalah garis masa tau, garis masa. Dari Perang Dunia Pertama sampailah Perang Dunia Kedua. Tapi hari ini kita hanya akan belajar tentang Perang Dunia Pertama sahaja. So, sebelum tu, kita akan jumpa dua perkataan ni banyak nanti. Perkataan nasionalisme, perkataan imperialisme. So, cikgu nak bagi tahu awal-awal lah apa itu maksud nasionalisme. Nasionalisme ni maksud dia adalah perasaan cinta. Cinta yang mendalam. Tapi kepada siapa? Bukan manusia. Tapi kepada negara dan juga bangsa. Yang mana perasaan cinta ni akan membuatkan seseorang tu mempertahankan kemerdekaan. Ataupun akan membuatkan seseorang tu semangat untuk menentang penjajah daripada negara sendiri. So ini adalah maksud nasionalisme. So pejuang nasionalis adalah pejuang yang mana memperjuangkan kemerdekaan tanah air menentang penjajah. So itu maksud nasionalis. Okey. So yang kedua, apa itu imperialisme? Mungkin kamu boleh pernah dengar, tapi mungkin ada juga yang pernah dengar tapi tak tahu apa makna dia. So imperialisme ni nak faham adalah penjajahan. Satu perkataan je lah cikgu bagi. Penjajahan. Sebab maksud dia adalah kuasa besar yang menjajah kuasa kecil untuk dapatkan bahan mentah ataupun ekonomi lah. So penjajahan lah imperialisme. So kalau kamu jumpa perkataan imperialisme, kamu dah faham apa makna dia. Okey. So dua perkataan ni kena ingat apa maksud dia sebab kita akan jumpa banyak nanti. So pertama, kita akan belajar tajuk yang pertama iaitu kesedaran awal nasionalisme. So macam mana orang tempatan ni sedar untuk bangkit menentang penjajah. So gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Sebab sebelum Perang Dunia Pertama kita dijajah oleh British.
So, awal-awal macam mana orang menentang? So, gerakan orang Melayu menentang secara terbuka. Bila terbuka, so akan ada dapat reaction ataupun tindak balas ataupun reaksi. Daripada siapa? Daripada British lah. Sebab apa? British ni tahu ada orang Melayu cuba menentang mereka. So, apa yang British buat? Reaction diorang adalah diorang kenalkan enactment undang-undang Islam. Ni kena hafal tahu nama ni. Enactment undang-undang Islam. Yang mana enactment undang-undang Islam ni pasal apa? Dia adalah satu undang-undang yang mana sesiapa yang cetak dan juga edar tulisan berkaitan agama ataupun politik Islam tanpa izin sultan, apa dia punya hukuman? Hukuman dia, diorang ni akan dipenjarakan. So ini adalah undang-undang yang British kenalkan dekat tanah Melayu. Sebab apa? Sebab diorang ni takut sebenarnya. Takut orang Melayu menentang pemerintahan British. Sebab itulah dia kenalkan undang-undang supaya orang Melayu ni susah ataupun menghadapi kesukaran lah nak menentang penjajah. Lepas tu, yang kedua, pertama dah buat enactment undang-undang Islam. Yang kedua, apa yang British buat? Dia ada tubuhkan dua badan penyiasat. Apa dia? Jabatan Siasatan Jenayah yang pertama. Yang kedua adalah Biro Siasatan Politik. Kenapa dia tubuhkan dua benda ni? Sebab apa? Nak kawal gerakan Islah Islamiyah. Yang mana dalam bab 2 sebenarnya kamu akan belajar pasal gerakan Islah tau. Gerakan Islah ni adalah satu gerakan yang cuba memerdekakan negara sendiri daripada penjajahan barat. Itu gerakan Islah. Tapi diorang ni gunakan agama Islam lah sebagai panduan. So ini adalah gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Yang kedua, ada juga kebangkitan Islam peringkat antarabangsa. Peringkat antarabangsa. So sekarang ni yang kedua, tadi British ni dia berwaspada dengan gerakan Islah. Yang kedua, British pun dia berwaspada dengan gerakan pan-Islamisme. Yang mana dua gerakan ni yang pertama dengan yang kedua ni, dia adalah gerakan orang Islam yang mana nak menentang penjajah barat. So, yang kedua ni, gerakan pan-Islamisme ni, dia ada buat satu seruan tau. Yang mana seruan diorang ni adalah, dia seru semua umat Islam menentang penjajahan barat. Sorry, tulisan buruk. Dekat seluruh dunia. Semua umat Islam dekat seluruh dunia ni untuk menentang penjajahan barat. So, ini gerakan pan-Islamisme. So, salah satu tokoh yang menyahut cabaran ni adalah Tok Janggut. So, Tok Janggut ni adalah salah satu tokoh yang terima seruan ni untuk melawan penjajah barat dekat tanah Melayu. So, kamu kena ingat Tok Janggut ni dia melawan penjajah dekat mana? Dekat Pasir Putih, Kelantan. Sebab apa? Apa tujuan dia nak melawan penjajah ni? Sebab apa? Nak pertahankan agama Islam dan juga pertahankan hak penduduk. Ini dua sebab kenapa dia melawan penjajah barat yang ada dekat Pasir Putih, Kelantan. Seterusnya, ada juga pelibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. So, Uthmaniyah ada dalam Perang Dunia Pertama. Uthmaniyah ni menyuruh orang Islam yang ditindas bangkit menentang penjajah. Dan diorang ni apa? Menentang untuk perjuangkan apa? Agama. Sebab apa? Dikaitkan dengan isu cukai dan juga bangkitkan pasal isu cukai dan juga bangkitkan tentang sikap membenci British. Sebab British ni adalah penjajah. So masa ni British dia lagi berwaspada. Sebab apa? Sebab Uthmaniyah ni dapat sokongan daripada orang Melayu. Sebab apa? Sebab bagi orang Melayu ataupun pemimpin negeri Melayu, dia menyokong Khalifah Uthmaniyah ni sebab apa? Sebab diorang ni dianggap pelindung umat Islam dan juga penaung bagi tanah suci Mekah dan juga Madinah. Masa tu. Okey. Seterusnya, bila banyak berlakunya penentangan, jadi masyarakat Melayu ni banyak
dia banyak ditahan ataupun banyak disekat lah dia punya, sorry. Banyak yang dia sekat. Penentangan tu banyak yang British sekat. Jadi apa yang orang Melayu ni buat? So orang Melayu ni bila dia disekat sebab ada banyak undang-undang yang British perkenalkan, jadi orang Melayu ataupun masyarakat Melayu susun strategi lain. Contohnya apa? Gunakan akhbar, gunakan majalah. Untuk apa? Tiup kesedaran kebangsaan. Sebab apa? Penentangan Tok Janggut pun gagal. Tak dapatlah nak mengalahkan British. Jadi salah satu cara lain adalah dengan tiupkan kesedaran kebangsaan. Nak bagi kesedaran pada orang tempatan. Sebab kebanyakannya orang dulu-dulu, kita tak ada internet macam sekarang. Jadi dia menggunakan akhbar dan juga majalah untuk sebarkan kesedaran yang sebenarnya British tu adalah penjajah. Jadi apa British buat lagi? Dia buat undang-undang British menghalang Melayu, yang mana menyatakan sikap politik melalui bahan penulisan. So sebab itulah dia buat enactment undang-undang Islam. Siapa nak tulis apa-apa kena minta izin sultan. So British ni banyak mengawal apa? Kebebasan bersuara, kebebasan penerbitan, nak terbit sesuatu risalah ke buku ke tak boleh suka-suka hati. Nak berpersatuan pun tak boleh. Dan juga sebarang kegiatan yang mengancam kedudukan British, dia akan kawal, sekat supaya diorang ni dapat terus menjajah lah. So ini adalah antara kesedaran awal nasionalisme dekat negara kita sebelum Perang Dunia. Setakat ni okey ke? Faham ke? Yang ni korang kena faham lah. So ringkasan dia kat sini, apa yang penting sebenarnya kamu kena faham pasal, kamu kena ingat pasal ni je. Pertama adalah tentang gerakan awal. Dia buat secara terbuka. So apa reaksi British? Dia buat enactment undang-undang Islam. So apa pasal apa ni enactment ni? So sesiapa yang cetak ataupun edar penulisan tentang dua benda, agama ataupun politik Islam, apa hukuman dia? Diorang ni akan dihukum penjara. Sorry tertinggal, tanpa izin sultan. Yang ni famous selalunya. Okey, seterusnya apa yang lagi kamu kena ingat adalah tentangnya. Ni yang pertama kan, gerakan awal terbuka. So reaksi dia buat undang-undang. Yang ketiga adalah tentang gerakan pan-Islamisme. Sebab contoh yang paling famous adalah tentang kebangkitan Tok Janggut. Dan kamu kena ingatlah kat mana Tok Janggut ni, dekat Pasir Putih, Kelantan. Yang keempat, kamu kena ingat tentang bila kebangkitan Tok Janggut gagal. So, apa yang orang Melayu buat? Dia buat inisiatif lain ataupun cara lain kan. Cara diorang adalah melalui akhbar dan juga majalah. Untuk apa? Tiup kesedaran kebangsaan. Ini paling ringkas lah untuk yang 3.1. Apa yang kamu belajar tadilah. Mesti tulisan cikgu buruk kan? Ya Allah, sorry. Okey, so seterusnya kita akan terus masuk Perang Dunia Pertama. Latar belakang Perang Dunia. So, dalam Perang Dunia Pertama ni, ni ada sedikit latar belakang lah.
ada punca. Punca dia adalah apa? Perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah. Maksudnya negara Eropah ni masing-masing nak mempertahankan kemerdekaan ataupun kedaulatan negara masing-masing. Lepas tu ada persaingan kuasa barat untuk pertahankan kepentingan sendiri. Menyebabkan cetusnya Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Pertama, kamu kena ingat siapa pihak yang terlibat. Yang ni cikgu ada macam short form kan sikit lah. Just sebagai untuk hafal ataupun ingat lah. Dalam Perang Dunia Pertama, kamu kena ingat ada dua grup. Ada dua grup ataupun ada dua pakatan. Yang mana pertama adalah PKT. PKT ni apa? PKT ni adalah Pakatan Kuasa Tengah. Yang mana terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria, Uthmaniyah. Jadi cikgu short formkan, negara yang terlibat dalam PKT adalah JAHBU. J ni Jerman, A Austria, H Hungary, Austria-Hungary, AH ni, B Bulgaria, U Uthmaniyah. Jadi PKT JAHBU. Boleh ingat senang sikit lah. So yang kedua ada Pakatan Bertiga ataupun cikgu short formkan jadi PB3. Bertiga. Pakatan Bertiga. B ni bertiga-tiga. Pakatan Bertiga. So negara yang ada dalam Pakatan Bertiga, sebabkan negara dia banyak, ada Britain, Perancis, Rusia, Serbia, Itali, Romania, Portugal, Greece. Cikgu short formkan, cumanya tak senaraikan semualah. So beberapa sahaja negara, cikgu punya short form adalah berperus. Maksudnya BR ni Britain, BR Britain, Perancis, Rusia, S ni Serbia. So yang selebihnya cikgu tak masukkan sebab cikgu pun tak pasti nak buat apa lagi short formnya kan. So sebabnya tak perlu pun nak menghafal semua negara. At least hafal 3 negara kan. So ini adalah dia punya short form, berperus. PKT JAHBU, PB3 ataupun Pakatan Bertiga berperus. Kamu boleh take note lah. Sudah. Okey, seterusnya. Dalam Perang Dunia kamu dah tahu kan ada dua pakatan. Pakatan Kuasa Tengah, Pakatan Bertiga. So, kita akan belajar apakah faktor. Faktor. Faktor ni apa? Maksud faktor adalah sebab. Kenapa boleh berlakunya Perang Dunia Pertama? So, faktor yang pertama adalah persaingan kuasa imperialis ataupun persaingan kuasa penjajah. Yang mana berlaku antara negara Eropah. Sebab apa? Perang Dunia Pertama ni hanya berlaku dekat Eropah sahaja. So, negara Eropah termasuklah Uthmaniyah. Ini Perang Dunia Pertama kan? So, apa yang diorang bersaing? Diorang ni bersaing pertama untuk dapatkan tanah jajahan. Ini yang pertama. Yang kedua, diorang bersaing untuk dapatkan apa? Bahan mentah. Contoh bahan mentah, biji timah. Apa lagi yang kamu tahu? Emas. Apa lagi? Boleh bagi contoh? Apa contoh bahan mentah yang kamu tahu? Bahan mentah. Bukan ikan tau. Ikan tu memanglah mentah juga. Tapi itu bukan bahan mentah. Siapa tahu bahan mentah? Contoh lain. Perak, okey. Tembaga. Mutiara. Mutiara cikgu tak pasti. Selain tu? Agak-agak Eropah ni dia nak tanah jajahan untuk dapatkan apa? Rempah ratus. Okey, betul. Lagi? Apa lagi yang diorang nak cuba dapatkan? Biji timah, ya. Apa lagi? Diamond. Kelapa sawit. Kelapa sawit ya, petroleum, minyak, arang batu, tahu kan arang? Ya betul, arang, kayu. Okey. Okey, betul-betul, bagus. Okey, so diorang nak dapatkan bahan mentah. Dan yang ketiga adalah sebab apa diorang nak menjajah? Sebab
nak dapatkan pasaran hasil industri. Diorang nak bahan mentah ni untuk buat apa? Buat diorang punya barang. Diorang hasilkan, lepas tu diorang jual, keuntungan dapat dekat negara sendiri. Sebab itulah diorang nak jajah. Dan diorang ni berebut lah, masing-masing nak tunjuk diorang ni hebat. So sebab itulah diorang nak jajah banyak negara. So contohlah, kalau British nak jajah tanah Melayu, lepas tu Amerika pun nak tanah Melayu. So boleh berlakunya pergaduhan. Macam ni lah. Itu salah satu contoh lah. Bukan yang betul lah. Contoh dia. Sebab diorang ni berlakunya persaingan kuasa imperialis ataupun kuasa penjajah ataupun kuasa negara yang besar. So disebabkan diorang ni bersaing, so berlakulah permusuhan. Contohnya antara siapa? Perancis dengan Jerman. So ini adalah sebab pertama. Cuma sebab pertama ni walaupun dah berlaku, diorang ni bersaing, tapi masih lagi tak tercetus Perang Dunia Pertama. Masih lagi tak berlaku Perang Dunia Pertama. Yang kedua, kita tengok faktor yang kedua, ada Pakatan Ketenteraan. Macam yang aku bagi tahu tadi lah. Tadi ada dua pakatan, betul tak? Pakatan Kuasa Tengah, PKT, dan juga Pakatan Bertiga, PB3. Bila ada Pakatan Ketenteraan ni menyebabkan apa? Terjadinya lah ketidakstabilan politik dekat mana? Dekat Eropah. Sebab apa diorang adakan pakatan ni? Sebab diorang nak berebut apa? Tanah jajahan, nak dapatkan hasil senjata moden, nak tengok siapa yang lagi moden diorang punya senjata. Lepas tu, diorang ni sanggup berperang untuk jaga kepentingan sendiri. Sebab itulah diorang wujudkan pakatan. Yang ketiga, faktor dia adalah krisis rantau Balkan. Rantau Balkan ni nama rantau. So rantau Balkan. So apa yang ada berlaku dalam krisis rantau Balkan? Ada dua yang berlaku tau. Pertama adalah kesan daripada Austria-Hungary. Dia tuduh Serbia hasut rakyat Austria supaya berjuang bebaskan diri daripada Austria-Hungary. Faham ke? Mesti kamu tak faham kan? So sekarang ni ada berlaku permusuhan antara Austria-Hungary dengan Serbia. So isu yang pertama adalah Austria-Hungary ni kata negara Serbia hasut rakyat Austria, yang mana rakyat Austria ni berbangsa Serbia. Rakyat Austria ni berbangsa Serbia. Dia bangsa Serbia yang mana yang mana duduk dekat Austria. So Austria ni kata Serbia ni hasut rakyat Austria yang berbangsa Serbia untuk berjuang bebaskan diri daripada Austria-Hungary. Nak katanya kiranya Austria-Hungary tuduhlah Serbia ni hasut orang bangsa dia dekat negara Austria-Hungary. Suruh apa? Memerdekakan diri diorang ataupun berjuang bebaskan diri diorang. Kiranya diorang ni macam kena jajah ataupun dikawal oleh Austria-Hungary. Walaupun sebab diorang ni orang Serbia yang duduk dekat Austria-Hungary. So ini hanyalah tuduhan, tapi masih lagi tak tercetusnya Perang Dunia Pertama. Dan isu yang kedua ini barulah menyebabkan tercetusnya perang, iaitu berlakunya pembunuhan Archduke Ferdinand dan juga isteri dia Sophie. Siapa yang bunuh? Pemuda Serbia. So, siapa Archduke Ferdinand ni? Archduke Ferdinand ni adalah putera mahkota. Putera mahkota. Ya Allah, sorry. Putera mahkota Austria-Hungary. Siapa tak panas kan kalau putera mahkota, pewaris tahta negara kena bunuh dengan negara yang memang kita tengah gaduh. So, bila berlakunya benda ni, maka tercetusnya Perang Dunia Pertama. So ada 3 sebab lah. Pertama, sebab diorang ni bersaing kuasa imperialis. Yang kedua, ada Pakatan Ketenteraan. Yang ketiga, ada krisis rantau Balkan. Ada 3 faktor. Setakat ni faham? Okey ke? Okey, penat? Okey, itu baru faktor. Faktor Perang Dunia Pertama. So ada 3. Persaingan kuasa imperialis. Sebab apa? Nak tanah jajahan.
Nak apa? Bahan mentah. Dan yang ketiga nak kawasan pasaran. Kawasan pasaran. Okey. Yang kedua sebab dia apa? Ada pakatan ketenteraan. Ada dua. PKT, PB3. Pakatan kuasa tengah yang mana ada JAHBU dengan PB3. Pakatan bertiga yang ada berperus. Lepas tu yang ketiga ada krisis rantau Balkan. Yang mana sebenarnya paling famous dalam krisis rantau Balkan ni adalah tentang ni. Pembunuhan putera mahkota. Kalau tulis PM takut salah pula. Sekejap Pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary dan juga isteri dia. So ini adalah sebab berlakunya Perang Dunia Pertama yang kamu kena ingat. Okey. Okey, kita teruskan Okey, ini adalah peristiwa Perang Dunia Pertama. So bermula daripada 28 Julai. Peristiwa yang berlakulah yang mana Austria-Hungary ni dia dapat sokongan Jerman nak isytihar perang dengan Serbia. Kenapa nak isytiharkan perang? Sebab Serbia, ada pemuda Serbia bunuh putera mahkota Austria-Hungary. So diorang ni isytiharkan perang. Jadi bila Serbia ni kena serang, kawan Serbia ni Rusia, dia bagi bantuan. Lepas tu Jerman buat apa lagi? Jerman isytiharkan perang dengan Rusia. Sebab Rusia ni tolong Serbia. Lagi satu, Jerman diisytiharkan dengan Perancis. Tiba-tiba kan. Tapi sebab apa? Sebab Perancis ni menyebelahi Rusia. Dia menyebelahi Serbia. Sebab itulah dia serang Perancis. Lepas dah serang Perancis, Britain pula masuk. Dia apa? Dia join Rusia dengan Perancis. Serang siapa? Serang Jerman. Lepas tu Empire Uthmaniyah pula join. Yang mana Uthmaniyah ni berpihak kepada siapa? Pakatan kuasa tengah iaitu Jerman dan juga Austria-Hungary. Lepas tu Itali pula join Perancis, pakatan bertiga. Dan juga yang last sekali adalah Amerika Syarikat ada join. Yang mana Amerika Syarikat ni berpihak pada pakatan bertiga. Pakatan bertiga siapa? Berperus. Ada Britain, Perancis, Rusia dengan Serbia. So ini adalah antara peristiwa lah yang kamu kena ingat. Kalau pasal tarikh ni kan, kalau kamu rasa susah nak hafal, tak hafal pun tak apa. Janji kamu tahu jalan cerita dia. Cumanya kadang-kadang mungkin dalam kertas satu, kertas objektif, dia ada tanyalah apa peristiwa yang berlaku pada tarikh 30 Julai 1914. Mungkin masa ni kamu akan rasa macam, alamak, tak tahu sebab tak ingat kan, sebab tak ingat tarikh kan, ingat peristiwa je kan. Bagi cikgu tak apa je, kamu korbankan satu markah. Tak apa, okey je. Sebab soalan ni tak selalu masuk. Cuma kadang-kadang sajalah. Okey, so ini adalah peta Perang Dunia Pertama. So yang warna hijau cair, kalau kamu nampak hijau cair, cikgu rasa kamu nampak hijau cair. So warna hijau cair, Perancis, Itali, Serbia, Romania. Ini ada lagi nama-nama negara lain yang tak ada kan tadi, tak di-mention. Rusia, ada Greece, ada Sicily, Korsika, Sardinia, Britain, Ireland, Portugal. Ini adalah pakatan bertiga. Kalau yang warna gelap-gelap sikit ni ada Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria, Empire Uthmaniyah. Ini adalah pakatan kuasa tengah. So bila berakhir, agak-agak kamu rasa siapa yang menang? Kamu rasa pakatan bertiga ke pakatan tengah yang menang? Jerman menang ke Serbia menang? Serbia ni dia punya lawan, dia punya geng Rusia. Siapa yang menang? Pakatan kuasa tengah ke pakatan bertiga? Agak-agak siapa? Cuba type.
ke tak tahu? Kamu rasalah, siapa yang menang? Sebab Pakatan Bertiga. Okey, Pakatan Bertiga, PB3. Okey. Okey, betul jawapan tu, Pakatan Bertiga. Sebab apa? Sebab last kali, siapa yang join Pakatan Bertiga adalah Amerika Syarikat. So, Amerika Syarikat ni ada penglibatan Amerika Syarikat. Dekat mana dia join Pakatan Bertiga. So, disebabkan itulah Jerman kalah ataupun Pakatan Kuasa Tengah kalah. Cumanya masa diorang kalah ni, masa PKT kalah, negara Jerman yang terpaksa tanda tangan gencatan senjata. Maksudnya diorang kena, tak boleh guna senjata lah. Kena, tahu kan gencatan senjata ni maksudnya tak boleh nak berperang dah lah. Lepas tu ada beberapa siri persidangan dan juga perjanjian damai yang mana memberi kesan kepada negara Eropah. Dan lagi satu, ini paling famous jugalah. Last kali masa berakhirnya Perang Dunia Pertama, Amerika Syarikat ni muncul sebagai kuasa besar dunia. Macam itulah. Ini adalah antara yang famous pasal Amerika jadi kuasa besar dunia. So ada dua perjanjian yang berlaku lepas Perang Dunia Pertama. Pertama adalah Persidangan Damai Paris. So apa itu Persidangan Damai Paris? Cikgu nak kamu ingat, kalau dengar je Persidangan Damai Paris, kamu kena ingat yang tengah ni, damai. Damai. So damai ni apa? Diorang ni nak bincangkan syarat perdamaian selepas perang. Yang mana untuk apa? Diorang ni nak pastikan Jerman ni tak jadi ancaman dekat Eropah. Dan bila ada Persidangan Damai Paris ni, wujudlah satu deklarasi. Diorang isytiharkan satu deklarasi iaitu Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ni ambil daripada nama Presiden Amerika masa zaman ni. Dan dalam deklarasi ni kamu kena ingat dua prinsip. Yang ni penting. Dua prinsip utama. Iaitu pertama adalah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Rakyat sendiri yang akan tentukan nasib negara. Yang kedua, sempadan negara ni kena berasaskan bangsa. Disebabkan ada deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson ni, nanti kita akan tengok apa kesan dia, apa yang akan berlaku. Sebabnya nanti akan ada beberapa negara ataupun empire yang berpecah jadi negara-negara lain. Dia berpecah lah. Yang kedua, ada Perjanjian Versailles. So, Perjanjian Versailles ni adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua pihak. Pertama adalah Pakatan Bertiga. Lagi satu adalah Jerman. Pakatan Bertiga adalah pakatan yang menang. Jerman ada dalam Pakatan Kuasa Tengah yang kalah. Tapi kalau kamu bacalah, memang tanda tangan ni Jerman seorang je yang kena. Negara Jerman sahaja yang kena. Dalam kalah-kalah tu kan, Jerman seorang je yang kena tanda tangan Perjanjian Versailles dengan Pakatan Bertiga. So, dalam perjanjian ni, apa yang Jerman kena buat? Pertama, dia kena bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Bila perang, akan berlaku kemusnahan, betul tak? Kemusnahan infrastruktur. Infrastruktur tu contohnya apa? Bangunan, hospital, jalan, jambatan, dan bangunan yang lain lah, kemudahan yang lain. So, kemusnahan tu Jerman kena bertanggungjawab. Walaupun banyak lagi negara lain yang join kan. So yang kedua, Jerman kena bayar pampasan, kena bayar duit dekat Pakatan Bertiga, kena bayar pampasan. Yang ketiga, Jerman kena hadkan saiz angkatan tentera. Maksudnya Jerman ni tak boleh nak buat angkatan tentera yang besar-besar. Sebab Pakatan Bertiga dah suruh dia kecil saja. Dia dah hadkan. Dia hanya boleh banyak tu je. Tak boleh lebih daripada yang sepatutnya diorang hadkan. Dan yang keempat, apa lagi yang Jerman kena buat? Semua tanah jajahan yang Jerman ada kena bagi dekat Pakatan Bertiga. Sebab apa? Sebab dia kalah. Macam itulah. So ini adalah 4 perkara yang Jerman kena buat dalam perjanjian Versailles. Dan kesan dia apa? Ada berlakunya ataupun penubuhan Liga Bangsa-Bangsa.
Yang mana nak galakkan keamanan dan juga kerjasama antarabangsa. Cikgu nak tanya, agak-agak kan Liga Bangsa-Bangsa ni sekarang kita panggil apa? Masih ada ataupun tidak? Rasa-rasanya Liga Bangsa-Bangsa ni, okey ada nyangguk, ya masih ada, betul masih ada. So sekarang kita panggil apa? Liga Bangsa-Bangsa ni. Dia sama macam apa? Ya betul, PBB. Sama macam PBB ataupun bahasa Inggeris dia UN, United Nation. Kalau PBB ni Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang kalau kamu tengoklah pasal isu Palestin dengan Israel tu kan ada PBB, dia orang buat vote lah, itulah PBB. Yang mana patutnya kerja dia kena jaga keamanan seluruh dunia. Tapi tak tahulah dia buat kerja ke tak kan. Sudah. So ni ringkasan lah. Yang korang kena ingat adalah pasal Persediaan Damai Paris. Kena ingat damai ni apa. So dia bincang syarat perdamaian. Lepas tu ada wujudnya, ada ni deklarasi perkara 14, deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Yang mana dia ada dua prinsip. Ada dua prinsip. Ketentuan negara ataupun cikgu senangkanlah. Negara, nasib negara ditentukan rakyat. Yang kedua, buruk. Nasib negara ditentukan rakyat. Yang kedua adalah sempadan negara berasaskan bangsa. Kamu kena ingat ni lah. Ni antara yang penting. Lepas tu lagi satu ni kan pasal Amerika Syarikat dia jadi kuasa besar. Kalau perjanjian Versailles ni kena tahulah antara siapa. Pakatan Bertiga dengan Jerman. So ada 4 benda. Yang tadilah. Kena tanggungjawab atas kerosakan. Kena bayar pempasan. Dihadkan saiz angkatan tentera. Dan yang keempat adalah apa dia? Sekejap, cikgu pula yang lupa. Yang keempat adalah kena serahkan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. So ini adalah ringkasan dia lah. Dan last sekali, kesan Perang Dunia Pertama. So kesan dia pun ada 3. Yang mana 1 dengan 2 ni berlaku dekat Eropah. Yang ketiga ni berlaku dekat tanah Melayu ataupun negara kita lah. So pertama berlakunya apa? Keruntuhan pemerintahan beraja. Maksudnya daripada negara tu ada raja, jadi tak ada raja. Contohnya pemerintahan beraja dekat Jerman. Dulu Jerman ada raja. Austria-Hungary pun ada raja. Rusia pun ada raja. Uthmania pun ada raja. So 4 negara ni dia lepas dia Perang Dunia Pertama habis, diorang punya pemerintahan beraja dah tak ada. Diruntuhkan ataupun dihapuskan lah. Contohnya kalau Jerman, dulu masa pemerintahan beraja siapa yang memerintah? Kaiser Wilhelm II. Tapi dia terpaksa turun tahta. Dan lepas tu Jerman ni jadi negara republik. Negara republik ni adalah negara yang mana ketua dia adalah presiden. Ketua dia presiden. Dia tak ada PM, tak ada. Dia presiden. Raja pun tak ada. Yang kedua, kalau Austria-Hungary, dulu dia pemerintahan dinasti Habsburg pun berakhir. Dia just macam tu lah sebab timbul pemberontakan dekat wilayah yang dikuasainya. Lepas tu Rusia. Dulu ada pemerintahan beraja siapa? Tsar Nicholas II. Tapi diruntuhkan. Siapa yang naik? Rusia ni jadi kerajaan komunis pertama dekat dunia. Lepas tu kalau Uthmaniyah. Uthmaniyah dulu ada Khalifah Sultan Mehmed VI.
VI-6. Digulingkan dekat kerajaan Turki. Lepas tu tak ada raja dan diorang jadi negara republik. Yang mana ketua dia adalah Mustafa Kemal Atatürk. Cikgu rasa yang ni korang mesti selalu dengar kan nama Mustafa Kemal Atatürk ni kan. Sebab dia pemerintahan dia sangatlah bagi cikgu jahat lah. Sebab dia cuba liberalkan semua benda kan. Yang kedua, ada muncul negara baru. Contohnya negara yang terlibat adalah Austria-Hungary. Dulu nama dia Austria-Hungary kan masa sebelum Perang Dunia. So lepas Austria-Hungary runtuh, diorang berpisah jadi apa? Jadi Hungary, negara Czechoslovakia, Yugoslavia dan juga lagi satu adalah Austria. Patutnya dia tertinggal kot. Austria. Lagi satu Austria. Dia ada 4. Pertama Austria, yang kedua Hungary, ketiga Czechoslovakia, yang keempat Yugoslavia. Setelah yang kedua Rusia, dulu ada Empire Rusia. So diorang pun dipecahkan. Jadi apa? Pertama jadi Poland, kedua Estonia, ketiga Latvia, keempat Lithuania. Kalau Uthmania dipecahkan jadi 3. Pertama Lebanon, 2 Syria, 3 Iraq. Ini kamu kena hafal lah. Kena hafal. Yang seterusnya, yang terakhir, kesan terhadap negara kita. So, 1 dengan 2 berlaku dekat Eropah. Kesan berlaku kat Eropah. Kalau yang ketiga, kesan terhadap negara kita yang berlaku dekat Tanah Melayu. So, bila Perang Dunia Pertama habis, Raja-Raja Melayu, British ni, dia suruh tanda tangan pengisytiharan perang. Yang mana kalau ada berlaku apa-apa peperangan, Tanah Melayu kena sokong dan juga kena bagi taat setia pada British. Agak-agak kamu rasa British ni baik ke jahat? Inilah apa yang British buat. Lepas tu, kenapa dia suruh tanda tangan? Sebab dia nak sekat kebangkitan orang Melayu. Lepas tu dia ada buat undang-undang yang mana berkaitan perang diluluskan oleh British. Termasuklah peruntukan kuasa Putrajaya tinggi. Ini apa yang British buatlah. Dia ada Putrajaya tinggi yang mana memerintah Tanah Melayu. Dan masa ni British manipulasi ekonomi Tanah Melayu. Manipulasi ni maksudnya dia ambil bahan, contohnya bahan mentah kan, macam biji timah dekat Tanah Melayu, dia ambil, dia manipulate dengan cara dia guna benda tu, bahan mentah tu. Padahal bahan mentah tu Tanah Melayu punya, tapi yang guna hasil dia British yang guna. Itulah apa yang terjadi dekat negara kita lepas Perang Dunia Pertama. Kiranya kita makin lama makin lagi susah sebab British buat banyak undang-undang yang mana menyekat kita punya perjuangan. So dah habis dah Perang Dunia Pertama. Okey ke tak? Rasanya okey ke tak? Rasa banyak ke sikit? Okey, ada yang buat thumbs up. Ada yang buat thumbs up. Okey. So cikgu harap korang faham lah. Yang ni cikgu ingatkan nak buat tapi cikgu rasa dah terlebih masa 12.34. Cikgu pun sebenarnya nak bagi satu latihan. Nak ke? Korang sanggup ke? Nak tunggu sampai cikgu nak buat quiz is sebenarnya. Tapi korang sanggup ke? Ke nak cikgu bagi kat grup saja. Lepas tu korang buat dan korang punya markah lah sekali tu korang kena screenshot lepas tu bagi kat cikgu. So nak yang pertama ke yang kedua? Pertama buat sekarang. Kita buat sekarang. Yang kedua buat nanti. 1 ke 2? Tulis type. Nak 1 ke 2? 2. 1. 1. 1, 2, 3. 2. Banyak lah pula. 2. Duduk. Banyak 2 ni. Banyak 2. Okey, tak apa. Kalau macam tu, cikgu akan share link quiz is tu. So, lepas dah habis korang dah jawab quiz tu, cikgu nak semua orang yang hadir dalam online ni, screenshot korang punya
keputusan ataupun markah total dan share dekat nombor cikgu. Korang tahu ke nombor cikgu yang mana satu? Sebab cikgu rasa hari tu yang kerja hari tu ada seorang. Dia bagi tahu dia dah siap. Nombor cikgu tak apa, nanti yang share link tu adalah nombor cikgu lah. Yang share quiz tu itu adalah cikgu. So lepas habis buat quiz tu korang screenshot, lepas tu korang hantar dekat cikgu. Personal tau, personal. Nanti banyak sangat pula dalam group. Okay, itu saja untuk hari ni. Cikgu nak minta maaf kalau ada kekurangan. Dan juga terima kasih. Dan juga minta maaf sebab cikgu dah terlebih masa. Cikgu harap korang faham. Kalau ada apa-apa yang korang rasa cikgu patut tingkatkan, boleh juga share dekat cikgu. Kalau malu nak cakap dekat group, cakap dekat personal pun tak apa. Okay? Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Bye-bye.